Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Hari ini kami akan membentangkan satu video yang bertajuk Teknologi Drone dan Ancam Terhadap Keselamatan Ruang Udara Negara bagi kursus LMCR 1562 Drone untuk Fotografi Aerial. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Nurul Fatihah binti Muhammad Syahir, Nur Adelina Syafiqah binti Muhammad Adnan, Balqis Farhana binti Ismayuddin, Nur Fatihah binti Abdul Aziz dan Irdina Ahmad. Tindakan menembakkan drone atau kenderaan udara tanpa pemandu UAV boleh mengancam keselamatan awam dan kedaulatan negara. Kemajuan teknologi drone akan memberi manfaat kepada negara yang mempunyai keupayaan dan kepakaran dalam membangunkannya. Ia akan menjejaskan kepada negara yang kurang mahir dalam penggunaan teknologi drone ini. Hal ini menyebabkan negara tersebut bukan sahaja terdedah kepada serangan, malah akan dipantau dan diintik oleh pihak tertentu tanpa mereka sedari. Kita teruskan dengan jenis ancaman dari segi keganasan dan jenayah yang melibatkan drone. Pertama ialah serangan drone sebagai alat pensenjataan melalui tembakan dari udara. Hal ini dikatakan kerana drone boleh membawa bahan letupan atau senjata yang boleh digunakan untuk menyerang pada sesuatu sasaran atau melakukan serangan secara rambang oleh penjenayah. Jenayah drone yang kedua pula ialah pencerobohan privasi atau pengintipan. Ancaman ini juga merupakan jenis jenayah melibatkan drone kerana ia memiliki kemampuan untuk merakam dan mengambil gambar dari jarak jauh terhadap sesuatu perkara yang dianggap sulit tanpa kebenaran. Seterusnya ialah aktiviti penyeludupan. Contohnya, terdapat sindiket penyeludupan menggunakan teknologi drone dalam menjalankan aktiviti penyeludupan migran dan barangan terlarang seperti senjata atau dadah di sempadan negara. Jenis keganasan atau jenayah drone yang lain ialah aktiviti pengganas, risikan atau tindakan sabotaj. Baiklah, kita akan beralih kepada isu berkaitan drone di Malaysia. Yang pertama sekali adalah larangan menerbangkan drone tanpa permit. Menerbangkan drone tanpa permit merupakan satu kesalahan mengikut Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam Malaysia 2016. Ini adalah kerana tindakan menerbangkan drone boleh mengancam keselamatan awam, membahayakan operasi penerbangan dan keselamatan. Isu yang seterusnya adalah pencerobohan privasi. Drone dilihat dapat melanggar privasi orang awam melalui pencerobohan ruang udara, di mana pengguna drone dapat merakam video atau gambar tanpa kebenaran pihak tertentu. Seterusnya timbul kerisauan di mana rakaman diambil di kawasan larangan dan tempat sulit seperti rumah pemimpin negara, penjara atau kawasan fasiliti kerajaan. Topik seterusnya ialah kesan keganasan drone kepada ruang udara. Kemajuan teknologi telah memperkenalkan pesawat yang lebih canggih termasuklah drone. Namun begitu, teknologi ini turut mengancam ruang udara. Antara kesan daripada keganasan drone ialah pencerobohan ruang udara. Penerbangan drone di kawasan larangan dan tempat sulit seperti kawasan rumah pemimpin negara, penjara atau di sekitar fasiliti kerajaan turut mengancam keselamatan orang awam dan negara. Selain itu, keganasan drone turut menyebabkan gangguan kepada aktiviti udara. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan drone menimbulkan banyak kebimbangan keselamatan seperti pelanggaran dengan kapal terbang dan hilang kawalan di ruang udara. Drone juga boleh menyebabkan kerosakan yang lebih besar daripada burung. Kesan yang terakhir ialah pencemaran udara. Penggunaan drone untuk serangan udara mengandungi kandungan kimia yang boleh menyebabkan pencemaran. Seterusnya, mari kita lihat pendekatan atau langkah yang diambil oleh Malaysia bagi mengatasi keganasan di ruang udara. Melalui Dasar Keselamatan Negara DKN, 2 daripada 19 strategi menyatakan kepada mengatasi sebarang bentuk pencerobohan atau keganasan di ruang udara. Yang pertama, memelihara kedaulatan wilayah.
dengan meningkatkan kawalan negara di kawasan-kawasan darat, maritim dan juga udara. Yang kedua, memperkukuhkan keutuhan wilayah dengan mempertahankan keutuhan wilayah dan sempadan Malaysia di darat, maritim dan juga udara melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan melalui perundangan, pemantauan atau rondaan di kawasan tersebut. Melalui perundangan, ada 2 akta iaitu Akta Pencegahan Keganasan POTA 2015 dan Akta Langkah-Langkah Menangani Keganasan Luar Udara SMTA 2015. Kedua akta ini telah digubal menjadi Akta 769. Akta ini bukan menggariskan kesalahan yang terangkum dalam maksud aktiviti keganasan tetapi merupakan undang-undang berbentuk pencegahan terhadap perbuatan atau sokongan terhadap aktiviti keganasan yang melibatkan kumpulan pengganas. Kesimpulannya, teknologi ini berupaya untuk menimbulkan aktiviti keganasan di ruang udara seperti penerbangan tanpa kawalan yang akan menjejaskan atau membawa kemusnahan terhadap persekitaran. Hal ini demikian kerana sesetengah negara menggunakan drone sebagai alat persenjataan, pengintipan, penyeludupan dan sebagainya. Oleh itu, pihak berwajib perlu peka dan memandang serius mengenai aktiviti drone di Malaysia agar teknologi ini tidak membawa mudarat kepada masyarakat dan juga negara.